طمعون في عفو وفي كرم. Bunyi tu macam merintih. Sebab apa? Mesti merintih. Kalau lagu seronok, dia akan bunyi seronok. Begitu juga dengan Al-Quran. Bila kita baca contohnya surah Al-Fatihah, kita nak meminta kepada Allah. Wajarkah kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sesuai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Apa rasa? Kita datangkan lagu itu dengan tujuan mendatangkan kehusyukan ke dalam hati kita, supaya kita memahami maksud ayat dan supaya orang yang dengar dapat merasai apa yang kita baca. Itulah tujuan bertaranum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Contohnya, ya. Jadi kita minta, ya Allah, jadikanlah dunia kami baik, akhirat kami baik, dan jauhilah kami daripada azab kubur. Kalau tak kena feeling, ya, kita baca lagu gembira macam mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kena tak? Lagu juga, tapi tak kena dengan maksud ayat. Sebab tu penting ayat yang sedih dibaca dengan nada yang sedih. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Dia merintih. Sudah apa? Sudah ajar merintih. Dia ditinggalkan di tempat tu. Sesuai dengan ayat itu. Kemudian datang ayat yang seronok, kita baca dengan nada yang seronok. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus. Tiba-tiba ayat yang seronok baca sedih macam mana? Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannat. Ya Allah, orang yang dengar kalau tak faham sedih dengan ayat ni. Padahal sebenarnya dijanjikan syurga untuk orang yang beramal soleh. Sebab tu bagi saya, ya, walaupun kita orang Melayu tidak memahami Al-Quran, tetapi bila kita belajar Al-Quran, kita mesti, kalau nak berlagu, kita mesti memahami apa yang dibaca, supaya lagu kita tidak menjadi fasid, supaya lagu kita tidak keluar daripada konteks kenapa kita berlagu. Nah, tadi hadis yang dibacakan oleh Datuk Seri kita, saya ji'u qawmun min ba'di yurajji'un al-Quran tarji'al ghina. Akan ada kaum orang yang melagukan Al-Quran ini dengan lagu-lagu. Dia hanya nak menunjuk, dia hanya nak berseronok dengan lagu-lagu. Akan ada. Dan sekarang pun ada, kalau tuan-tuan tahu, memang ada setengah qari dibaca dengan tujuan untuk berseronok-seronok dengan lagu supaya orang bersorak.
maka itu dah keluar daripada matlamat yang asal. Maka diciptanya lagu-lagu yang keluar daripada landasan tajwid, melebih-lebih pada mat, menebalkan pada huruf yang nipis, menipiskan huruf yang tebal, maka itu dah keluar daripada matlamat asal. Itu Nabi peringatkan, dan hingga ada setengah ulama mengatakan haram berlagu kerana ini, kerana kes yang tadi. Maka tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian, bila kita berlagu, mau tak mau matlamat utama kita berlagu. Kalau tidak masuk musabaqah pun dia datang seria, salah. Kita mesti baca Al-Quran dengan penuh perasaan. Ayat yang kita baca itu kita mesti lantunkan dengan suara yang terbaik yang kita ada, dengan lagu yang cocok dengan maksud ayat tersebut. Itu sudah mesti. Kalau kita orang Melayu, jangan bagi alasan tak faham, kerana sekarang dah ada terjemahan. Sebab itulah kita, bagi saya, kalau kita melagukan Al-Quran tanpa mengetahui maksudnya, maka kita tidak ada apa-apa yang kita dapat. Kita akan dapat pahala membaca Al-Quran, tetapi kita tidak akan dapat menjadi seperti Syekh Abdul Basit masalan, yang telah menjadikan pendengar-pendengarnya yang bukan beragama Islam, bila mendengar dia baca, terus masuk agama Islam. Syekh Mustafa Ismail, Syekh Siddiq Mishawi, wa ma ila zalika fi zaman qudama haula. Mula keluar dah supaya nak bersyarah dalam kuliah. Bila orang dengar sampai masuk Islam. Kalau orang dengar kita mengaji masuk Islam, bermakna kita punya bacaan sampai. Betul? Tetapi kalau kita baca Quran orang lebih jauh daripada Islam, maka bacaan kita tak sampai. Manakan sampai bacaan kita pada para pendengar kalau kita membaca dengan lagu yang tak cocok dengan maksud? Tidak akan sampai. Sebab itulah dalam arti kata lain, taranum ini bisa menjadi madu, bisa juga menjadi racun. Dia akan menjadi madu ketika mana kita menggunakan taranum itu betul-betul berdakwah dengan ayat Allah, membawa apa isinya itu kita terjemahkan melalui suara kita yang cantik. Sama ada bacaan secara mujawad, perlahan, itu tahqiq ataupun tartil bacaan dalam solat. Dan dia akan menjadi racun sekiranya kita menggunakan taranum tersebut bukan pada tempatnya, melanggar tajwid dan sebagainya, dan luar daripada tujuan untuk kerana Allah, maka dia akan menjadi racun. Ya. Jadi oleh itu kepada anda semua yang mahu belajar taranum, betul kata Ustazah Sharifah, betul kata Ustaz Syariah, tidak akan mengambil masa satu hari. Dia akan sudah tentu mengambil masa lebih daripada 1 tahun untuk mahir dan pandai. 2 tahun, 1 tahun untuk baru nak mengenali. Untuk betul-betul mahir dalam taranum ialah kemuncaknya ialah apabila kita membaca ayat Allah dan kita tahu apa yang kita baca itu dan dapat dilahirkan melalui perasaan taranum kita yang betul dengan ayat tersebut. Jadi itu senang saya dan paling penting sekali. Bila saya semua ni dia tersumbat banyak sikit. Bagi saya untuk orang awam, betul semua orang ada suara dan semua orang mampu bertaranum. Saya setuju dengan Ustaz Syariah. Cuma saya ingin menambah satu poin di mana perlu ada bakat juga. Bakat ini ialah bakat mengenali ton lagu. Itu memang satu benda yang saya kata, pendapat saya tidak semua orang ada. Pendapat untuk mengetahui tentang kadang-kadang dia buat tetapi dia tak kenal yang mana antara qarar, yang mana jawab, dan kemudian dia tak tahu yang mana key lagu tersebut, maka itu bakat yang bukan semua orang ada. Tetapi saya pesan kepada anda semua di sini, sebelum anda bertaranum, make sure anda khatam dan mahir dalam ilmu tajwid. Kenapa? Kerana al-akhdhu bit-tajwid hatmun lazimun. Mengambil tajwid ataupun bertajwid Al-Quran itu adalah satu ketetapan yang wajib. Sedangkan bertaranum ini hanyalah sekadar sunat ataupun harus. Bahkan ada khilaf yang mengatakan haram. Dia tidak sampai ke tahap wajib. Bermakna bagi siapa yang berkemampuan setelah dia mendalami ilmu tajwid dengan baik, maka bonus di situ untuk belajar ilmu taranum. Saya takut juga di sini nanti habis-habis ni semua pakai nak bertaranum aja, tapi baca mak asli pun tak kenal, mak lazim pun tak kenal, mak idgham al-gunnah pun tak tahu, tinggal tak mahu itu. Saya faham ya, matlamat MPP untuk menanamkan minat kamu kepada taranum, alhamdulillah. Tetapi ingat tajwid dahulu, kemudian datang pada taranum. Ya, minta maaf kalau ada salah silap saya. Ya, tidak bermaksud untuk melukai sesiapa.
hanyalah berkata untuk kebenaran. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Anwar Hasin. Saya setuju dengan poin yang apa tadi Ustaz? Racun dan madu. Saya teringat satu lagu. Madu di tangan kananmu racun di tangan kiriku. So mana yang kita nak pilih? Kita pilih Al-Quran tu sebagai madu ataupun racun? Fikir-fikirkanlah. Tepuk dah ada, tanya iman. Dan perlu penting juga tajwid tu. Kalau baca bertaranum saja, tajwid